Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang. Apa khabar semuanya? Walau di mana saja anak-anak Mak Jah berada, Mak Jah sentiasa mendoakan anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, dan tak lupa juga semoga anak-anak Mak Jah di luar sana mendapat keberkatan daripada Allah, rahmat daripada Allah, kerana itu yang lebih penting dalam hidup kita ni, ya anak-anak. Cerita dia macam ni anak-anak. Cerita ni daripada Abang Chot ni lah. Abang Chot ni pun mungkin bukan nama sebenar kan. Jadi nama dia Abang Chot. Dia berceritakan kisah hidup dia lah, kisah hidup dia yang orang kata apa pengalaman dia buang saka hantu raya ni kan. Jadi Abang Chot ni, dia ni masa dekat kampung, dia duduk dengan datuk dia. Pasal rumah mak dia pun tak jauh, tapi dia lebih selesa duduk dengan datuk dia. Kalau anak-anak pernah tengok cerita Tamar Jalis, siri yang bercakap dengan jin, dia cerita dia lebih kurang macam tu. Itu memang cerita betul tau anak-anak, yang Tamar Jalis semua ni, itu memang kisah Tamar Jalis tu memang ada orang dia. Jadi macam ni lah juga Abang Chot ni, dia bercerita mengenai datuk dia. Jadi Abang Chot ni dia selesa lah duduk dengan datuk dia, ya anak-anak. Jadi dia bila dia duduk dengan atuk dia dapat banyak ilmu lah, kerana atuknya ni orang panggil dia Tok Awang. Tok Awang ni bukan calon-calon orang anak-anak, dia ni tinggi ilmu dia, ilmu kehutanan. Orang panggil ilmu hutan, ilmu yang yelah orang zaman-zaman dulu dia banyak ilmu-ilmu macam tu anak-anak. Jadi kan setiap pagi dia kata dia nampak atuk dia ni mandi embun. Itu memang ada. Dalam Taman Jalis tu pun atuk dia lebih kurang macam tu juga. Dia mandi embun kan. Dia apa, kalau anak-anak pernah tengok, anak-anak tengok kan filem Mak Kilau yang baru-baru ni main, macam mana Mak Kilau tu dalam cerita tu lah. Dia mandi embun kan, dia ambil daripada apa tu, daun, selalunya daun dia daun bemban, daun adalah daun dia ambil, lepas tu dia anukan badan dia lah, adalah dia punya baca-baca dia. Jadi dia kata atuknya ni memang amalan atuk ni tiap-tiap pagi dia mandi embun. Jadi dia kata dia ni tak buat lah, tapi dia banyaklah ilmu atuk dia ajar. Abang Chot ni, atuknya ni bukan bomoh dia kata, tapi orang kampung tu semua kenal. Orang kampung tu kenal kemahiran atuk ni, boleh juga mengubatkan orang apa semua. Pernah dia kata pada suatu hari tu, dia kata ada kerbau. Biasalah kan anak-anak kampung, kerbau ni jangan dekat anak-anak, kalau dia bergaduh mati kita dirodoknya. Jadi pada satu hari orang kampung panggil atuk dia kata, atuk sebab apa kerbau ni bergaduh, 2 ekor tengah bergaduh. Panggil atuk dia pun datang. Atuk dia datang. Lepas tu orang kampung bercakap, boleh tak Tok Awang bagi salah satu kerbau tu dia jatuh ke bawah lah, tumbang kan. Pasal apa, kalau tidak dia bergaduh, habis orang kampung dia amuknya. Jadi Tok Awang ni kata yang mana satu yang nak ditumbangkan. Jadi dia orang kata, dia orang bagi tahulah yang tu. Okey, dia pun ambil tanah aja anak-anak. Dia ambil tanah, dia genggam tanah, dia apa baca tu, dia baling dekat kerbau. Dia baling dekat kerbau tu, kenalah kerbau yang dia nak tumbangkan tu.
kena dekat mana-mana pun tak kisah. Memang tumbang kerbau tu, jatuh ke bawah dan dapatlah orang kampung tu menyelesaikan masalah kerbau. Jadi bukan masalah kerbau je, masalah yang lain-lain pun banyaklah orang kampung pergi bertanya kepada Tok Awang ni. Jadi Tok Awang ni dia ni Abang Cot ni dia syak tau. Dia syak Tok Awang ni ada membela atuk ni. Sebab dia kata adalah kena-mengena dengan bagi upacara-upacara, bergetih apa semua. Mak Jam pernah tengok zaman-zaman dulu ni, kalau dia kadang-kadang dia bukanlah, di zaman dulu ni orang kata kalau setakat bela hantu raya, bela macam-macam lah, itu memang banyak tau zaman dulu. Pasal apa diorang dulu-dulu, diorang bukan ada macam sekarang ni macam-macam ada kan, ada traktor lah, boleh bajak tanah. Zaman dulu tak ada. Jadi diorang ni banyak yang bermain dengan buat perjanjian dengan jin ni, hantu raya ke apa saja, untuk tolong dia orang buat kerja. Contohnya macam kalau ladang tu besar sangat tak larat nak buat kerja, dia upah hantu raya. Jadi hantu raya ni bukan itu aja anak-anak, bila telah menggunakan khidmat dia, adalah benda-benda yang dia nak. Mana boleh kosong aja kan. Jadi itulah cerita atuk si Abang Cot ni. Jadi atuk ni pun udah meninggal dunia. Dia kata dia pun dah buangkan saka atuk ni ke tepi gunung apa semua. Jadi tak ada masalah lah. Dia tak ada gangguan apa kampung tu. Semua elok sunyi. Tak lama lepas tu anak-anak nak jadikan cerita. Kakak Abang Cot ni kahwin. Dia kahwin dengan katanya orang kampung sebelah lah. Rumah kampung sebelah-sebelah je pun. Macam kita dekat kampung ni, macam sebelah tu kampung ni, sebelah kampung ni, macam tu dekat-dekat. Jadi kakak Abang Cot ni kahwin lah dengan seorang pemuda ni. Pemuda ni dia nampak alim lah. Nampak macam warak, semayang tak tinggal. Bagus lah. Kahwin dengan kakak Abang Cot ni. Lepas tu, lama kelamaan, Abang Cot ni dia perasan tau. Dia perasan macam, kenapa abang ipar dia ni kan? Perangai abang ipar ni lain sikit. Jadi dia pun pelik. Mula-mula okey, mula-mula elok warak apa semua. Lama kelamaan dia jadi lain. Jadi orang kampung pun mula bercerita. Mula bercerita pasal apa anak-anak. Mula nampak abang ipar Abang Cot ni malam-malam buta, pukul 2, pukul 3 pagi buat kerja kampung. Contohnya macam membajak tanah ke apa ke, kerja-kerja itulah kerja-kerja kebun. Malam-malam buta anak-anak. Pukul 3. Jadi Abang Cot ni dia dah macam rasa lain macam lah kan. Tapi dia diam je lah. Sekali tu dia kata dia pernah ikut abang ipar dia ni pergi tangkap burung wak-wak. Kalau anak-anak tahu, burung wak-wak ni bukan calang burung juga. Dia ada penjaga dia. Mendekut dia panggil. Dia kata, masa abang ipar dia ni nak tangkap burung tu, dia telah seru sesuatu anak-anak. Bila dia seru sesuatu, maka mudahlah dia nak menangkap burung tu. Jadi ini yang diceritakan oleh Abang Cot ni, dia nampak depan mata dia. Jadi kan dia pelik tau. Dia kata kakak dia ni sebelum dia kahwin tak ada senggugut. Kalau perempuan dia tahu. Kalau perempuan senggugut tu bila kita sakit, bila kita datang bulan, sakit dia amat sangat. Sakit macam sakit perut kan. Jadi dia kata kakak dia ni selepas kahwin dengan pemuda ni, orang ni lah, abang ipar dia ni, kakak dia ni sakit senggugut yang teramat sangat sampai terpaksa dibawa ke hospital. Punya sakit dia, sakit perut yang memang orang kata teramat sakit. Jadi setiap kali dia datang head aja, dia akan sakit senggugut, dibawa ke hospital. Jadi kan lepas tu jodoh tak panjang orang kata. Abang ipar dengan kakak Abang Cot ni berpisah. Dia orang bercerai lah. Dia orang bercerai cara baik. Jadi kakak si Abang Cot ni dia duduk balik rumah mak bapak dia. Kiranya rumah mak Abang Cot lah. Dia pun
dah bercerai dengan suami dia, dia pun duduklah rumah mak bapak dia balik. Bila dia duduk rumah mak bapak dia balik, dia tak ada sakit senggugut lagi anak-anak. Dia elok, dia sihat, dia tak ada sakit apa, dia sihat. Tapi umur dia tak panjang, dia meninggal dunia pada tahun 2018 kan. Jadi dia kata bila dia meninggal dunia, ni cerita dia bermula dekat sini. Plot dia bermula dekat sini anak-anak. Bila kakak Abang Chot ni meninggal dunia pada tahun 2018, rumah yang diorang duduk tu, yakni rumah mak Abang Chot ni, mula ada gangguan anak-anak. Gangguan apa tahu anak-anak? Ada dengar bunyi ketukan, bunyi orang berlari dekat atas bumbung, bunyi cakar-cakar dekat dinding. Macam-macam bunyi lah, bunyi orang berlari. Jadi kan Abang Chot ni, dia bila kakak dia meninggal, dia pergi temankan mak dia lah. Dia terpaksa duduk dengan mak dia. Abang Chot ni pun, dia pun dah ada anak. Jadi dia kata sampai kan Abang Chot ni, anak Abang Chot ni tak berani nak tidur dekat tingkat atas. Rumah dia 2 tingkat, biasalah kan anak-anak. Rumah kampung yang selalu mak Jah cerita, memang dia ada 2 tingkat. Satu belah bawah, satu kalau masak ke apa. Lepas tu dia ada tangga naik ke atas. Memang kebanyakan rumah kampung macam tu. Jadi anak Abang Chot ni dia tak nak tidur dekat atas. Gangguan makin kuat. Setiap malam diganggu. Jadi kan sampaikan itu tak apa juga. Jiran pun dengar. Jiran dengar rumah mak Abang Chot ni bunyi-bunyi macam-macam. Bunyi kena cakar, bunyi benda berlari gedebang-gedebang, bunyi kena hempas, bunyi macam-macam. Bukan setakat bunyi aja anak-anak, dia mula mengganas. Dia mula, makhluk halus tu mula memunculkan dirinya anak-anak. Kadang-kadang kan rumah kampung dia ada macam ni dapur, ni tangga dapur kan. Ni street depan tu ada ruang tamu. Dia tegak aja berdiri dekat ruang tamu anak-anak. Benda tu. Jadi diorang semua dah takut lah anak-anak. Diorang pun pelik. Dari mana datangnya gangguan ni semua? Diorang semua dah tak tahan. Pergi jumpa banyaklah pengubatan alternatif ni. Ustaz lah segalalah. Asalkan orang pandai berubat, pergilah berubat. Tapi tak boleh baik juga anak-anak. Tak boleh. Masih diganggu juga. Penyudahnya, Abang Chot ni buat apa? Abang Chot ni, dia ada keluarga angkat di Thailand, di Siam. Sebab apa? Di Kedah dengan Siam memang dekat pun. Mak Jah pun ada banyak kawan orang Kedah. Kadang-kadang memang ada keluarga dia pun ada dekat Siam. Macam tu. Jadi Abang Chot ni pergi ke Siam, pergi jumpa dengan bapa angkat dia. Kebetulan bapa angkat Abang Chot ni, dia imam besar dekat masjid dekat sanalah, dekat Siam tu. Lepas tu Abang Chot ni bertanyalah kepada apa orang kata bapa angkat ni. Dia ceritakan kejadian dekat rumah dia macam ni. Jadi bapa angkat ni dia pandai. Dia orang warak, maklumlah imam besar kan. Jadi dia dah tengok, dia kata apa? Dia kata sebenarnya diorang ni diganggu benda halus, hantu raya lah kan, kita sebut hantu raya, saka hantu raya ni. Benda ni benda lama, dia kata, maknanya benda yang dah dibuang, tetapi dia kata ada waris yang dah ambil balik. Lepas tu dia bagi tahu. Belum rumah Mak Jah tegaklah pula kan. Dia kata waris ni ambil balik benda ni untuk tolong dia buat kerja. Orang yang ambil ni badan kecil-kecil, suara dia lantang. Jadi gambaran yang digambarkan tu menyerupai bekas abang ipar Abang Chot. Memang dia ambil balik lah rasanya. Jadi dia ambil hantu raya ni untuk tolong dia buat kerja malam-malam. Yang pukul 2, pukul 3 yang orang nampak Abang Chot tu, itu adalah hantu raya tu. Jadi kan dia kata, oleh kerana dia dah ambil hantu raya ni nak upah. Upah dia apa anak-anak? Upah dia adalah dibagi darah
datang bulan kakak Abang Cok ni. Sebab itulah kakak Abang Cok ni, dia masa dia datang bulan, dia teramat sakit, rupanya benda tu yang sedut. Jadi kan itulah dia senggugut apa semua. Rupanya dia telah bagi hantu raya ni habuan dia hisap darah datang bulan kakak Abang Cok ni. Itulah ceritanya. Jadi Abang Cok ni pun, dia pun cakap dekat bapa angkat dia ni, dia nak halau benda tu, dia nak buang saka tu lah, dia nak buang jauh-jauh. Dia kata dia nak buang. Okey, ada syarat dia lah. Kalau dia nak buang benda tu, dia kena belajar cara-cara untuk buang. Jadi Abang Cok ni kena banyak kerja lah. Seminggu lah dia dekat Siam, dekat Thailand tu, dekat duduk dekat rumah bapa angkat dia tu kan. Dia kena banyak baca Quran, mengaji. Lepas tu dia kena apa orang kata, berzikir sepanjang masa. Jadi bapa angkat Abang Cok ni pun ajar ruqyah macam mana cara-cara untuk buang saka ni. Jadi Abang Cok ni pun belajar. Bayangkan anak-anak, saka yang dekat kampung Abang Cok tu, yang dekat rumah tu, dia macam tahu-tahu aja anak-anak. Masa Abang Cok dekat Siam, dekat Thailand tu anak-anak, saka tu, benda tu mengamuk anak-anak. Benda tu lagi kuat mengganas. Sampaikan dia dah menjelma sepanjang masa. Setiap malam dia memunculkan diri dia. Sampaikan mak Abang Cok tak tahan dah, mengadu dekat Abang Cok, telefon. Dia kata tolonglah, benda ni dah menjelma, setiap malam dia mengganas. Dia orang dah tak tahan dah. Jadi Abang Cok ni kata tak apa sabar. Abang Cok ni pun belajar dengan bapa angkat dia. Dia pun dah akad dah apa semua. Dia pun balik cepat. Ke Malaysia. Bila dia balik aja anak-anak, dia sampai depan rumah dia anak-anak, dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Tahu apa yang berlaku anak-anak? Di dalam rumah Abang Cok tu, macam orang baling kerusi. Gedebum! Kuat anak-anak. Dia marah. Dia tahu Abang Cok datang nak buang dia. Jadi Abang Cok tidak melengahkan masa lagi anak-anak. Abang Cok pun mintalah orang dia orang tolong buat rakit. Dia macam rakit tau. Tapi bukanlah rakit yang besar tu anak-anak. Dia buat rakit. Lepas tu dia buatlah upacara dia untuk buang saka ni. Dia buang dia kena dekat laut anak-anak. Jadi dia kata dia buat rakit. Atas rakit tu dia bubur adalah benda-benda dia. Salah satu yang Mak Ajah ingat, dia kerang, kuku, rambut. Lepas tu beretih 9 biji, beras 9 biji, pulut 9 biji. Lepas tu adalah lagi benda-benda dia yang dia nak tu. Jadi semua benda tu dah disediakan. Letaklah dekat rakit tu. Dan rakit tu nak kena buang dekat muara laut. Jadi Abang Cok ni pun bila dah disediakan semua itu anak-anak, dia pun minta tolong dengan abang dia. Abang dia ada 4-wheel car kan. Jadi dia orang pun naik kereta pacuan 4 roda ni nak pergi ke muara laut. Anak-anak tahu tak, masa dia orang nak buang benda tu, kena waktu senja, kena waktu dekat-dekat nak maghrib, dan waktu di tempat yang orang tidak ada dan tidak boleh orang siapa-siapa pun melihat. Jadi yang nak buang tu, Abang Cok tu kena seorang-seorang. Orang lain tak boleh tengok, tak boleh teman di waktu maghrib petang senja tu. Jadi dia orang pun pergi. Abang Cok ni kata masa dia bawa kereta pacuan 4 roda tu, punya berat kereta tu macam 50-60 orang dalam kereta tu anak-anak. Jadi dia pun terpaksa dia nak cepat. Pergilah ke muara laut. Dia orang pun berhenti kat situ. Abang Cok ni pun pergi dekat muara laut tu. Bila Abang Cok ni nak pergi, dia pesan dekat abang dia.
Dia kata, abang jangan tengok apa saya buat, jangan duduk aja dalam kereta, jangan keluar-keluar. Okey, Abang Cok ni pun ambil rakit tu, dia pun pergi ke muara laut tu, dia pun berjalan dekat muara tu. Dia berjalan-jalan-jalan, dia pun masukkan kaki dia ke dalam laut tu anak-anak, dia terus masuk. Apabila dia dah masuk cecah ke laut tu, dia masuk ke dalam laut dah sampai paras pinggang macam ni, dia pun ambil rakit tu macam ni, dia pun mula membaca ruqyah-ruqyah yang dia belajar dengan bapa angkat dia tu. Lepas tu dia pun cakap dengan lafaz bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lepaskan kau. Baru dia nak letak macam ke laut tu anak-anak, rakit tu belum pergi lagi, baru dia nak letak. Abang dia berlari anak-anak. Abang dia berlari minta tolong. Abang dia dalam ketakutan. Abang dia kata tolong. Dah Abang Cok kata kenapa? 4-wheel drive dia orang tu kena goncang sekuat-kuat alam anak-anak. Kena goncang macam nak terbalik, dia kata. Abang Cok pun baca-baca. Lepas tu Abang Cok kata, abang masuk juga pergi tempat lain. Pergi drive 4-wheel tu, pergi patah balik jauh sikit. Dia suruh abang dia pergi tempat lain, patah balik. Jadi abang dia pun pergi balik ke kereta tu, drive kereta tu, pergi patah balik jauh sikit. Lepas tu Abang Cok kata, jangan keluar-keluar daripada kereta tu, jangan pandang apa pun. Jadi Abang Cok ni pun terpaksalah juga meneruskan upacara tu kan. Dia pun letakkan rakit tu ke dalam laut tu. So dia pun baca-bacalah dia punya ayat-ayat yang dia dah belajar tu, dia pun hanyutkan ke laut. Jadi habislah cerita dekat situ anak-anak. Abang Cok ni pun dia legalah benda tu dah selesai. So bila benda tu dah selesai, malam tu anak-anak, Abang Cok mimpi. Abang Cok mimpi yang saka tu dia dah dibebaskan. Maknanya dia dah tidak ada perjanjian lagi dengan siapa-siapa, dia dah bebas. Dan mulai saat itu anak-anak, keluarga Abang Cok ni aman damai, tak ada gangguan lagi. Rumah tu selesa, tak ada gangguan, semua tak ada apa. Tetapi anak-anak tahu apa berlaku kepada bekas abang ipar Abang Cok. Bekas abang ipar dia jadi gila anak-anak. Dia jadi gila, dia jadi tak betul, sampaikan dia orang ambil dia, masukkan dia ke rumah sakit buat gila. Itulah kisah bekas abang ipar dia. Jadi Abang Cok ni pula memang orang kata nasib dia itulah yang Tuhan dah takdirkan kepada dia. Pada tahun 2019 Allah uji lagi Abang Cok ni anak-anak. Mata dia pula sakit. Dia sakit mata. Sakit mata yang misteri tau. Dia pun pergi doktor lah, banyak dia berubat doktor. Dia kata dia sakit mata yang misteri. Doktor tak boleh buat apa-apa anak-anak. Doktor kata sakit engkau ni memang pelik sikit. Engkau kena pergi pengubatan Islam lah, pengubatan alternatif apa semua, kerana apa dia cek semua dia tidak dapat detect apa sakit. Mata dia tu tak boleh nak ini kan. Ubat doktor, ubat sains tak boleh. Jadi Abang Cok ni pun ambil keputusan pergilah dekat satu pengubatan alternatif. Dia pergi, orang tu ubatkanlah mata dia, ubat mata dia. Nak dijadikan cerita, takdir Abang Cok ni, mata dia semakin pulih, semakin elok lah. Tetapi anak-anak, Abang Cok ni memang banyak diuji. Tetapi mata dia, hijabnya telah terbuka. Apabila pengubatan tu dah habis, pengubat alternatif tu dah selesai, mata Abang Cok pun dah elok. Tetapi mata dia, hijab dah terbuka. Bila hijab dia terbuka, anak-anak tahu kan apa berlaku kalau hijab kita terbuka. Abang Cok 3 bulan tak boleh keluar rumah anak-anak. Macam mana dia nak keluar rumah kerana dia nampak semua benda di keliling kita ni anak-anak. Macam sekarang Mak Jah tengah cakap, Mak Jah tak tahu di kiri kanan Mak Jah mungkin tengah melihat, mungkin tengah mengejek-ngejek Mak Jah, mungkin
sebab kita tak nampak. Tetapi apabila Allah bukakan hijab, 3 bulan Abang Chot tak boleh nak keluar rumah. Bila dia nak keluar rumah, dia takut, ketakutan yang amat sangat kerana semua benda dia nampak anak-anak. So dia pun kuatkan lagi keimanan dia, kena banyakkan zikir dia, berdoa. Dia pun lama-lama kelamaan anak-anak dia boleh mengatasi perasaan takut tu, dan dia barulah dia boleh keluar rumah, boleh jumpa dengan orang. Dia anggap itu adalah anugerah kan. Jadi dia dah okey. Tetapi orang-orang dekat kampung tu tahu tau Abang Chot ni ada keistimewaan macam tu. Jadi apabila orang kena rasuk, kena apa, dia orang panggil Abang Chot. Jadi pada nak jadikan satu cerita ni, pada satu hari tu ada satu kes kerasukan di sebuah tempat pelancongan. Jadi tempat ni tak jauh daripada rumah Abang Chot. Dia boleh jalan kaki. Jadi dia orang panggil Abang Chot. Dia pun panggil salah seorang staff tu dirasuk anak-anak. Wah, kena rasuk kan. Abang Chot pun datang. Abang Chot pun datang ke tempat tu. Bila Abang Chot datang aja, Abang Chot bagi salam aja, Abang Chot pandang dekat tempat tu, berpuluh-puluh ekor benda tu berterbang lari anak-anak. Ada yang lari, ada yang merangkak ke apa, larikan diri. Kerana dia takutkan Abang Chot ni. Tapi Abang Chot kata ada seekor dekat dengan perempuan tu, dia tak nak keluar. Dan Abang Chot pandang aja macam tu. Dan benda tu pun dia tahu Abang Chot boleh nampak dia. Dan dia pun pandang Abang Chot macam tu. Dia menyeringai anak-anak. Macam tu kan. Tapi Abang Chot baca ayat-ayat tu, dia communicate dengan benda tu. Dia tanya, kenapa kau ganggu perempuan ni? Dia communicate, tahu apa dia cakap anak-anak. Tahu apa benda tu cakap apa? Dia kata, perempuan ni hobi dia apa? Petang-petang dia suka buat TikTok petang-petang. Tempat-tempat tu pula tempat yang tak berapa elok kan. Dia buat terkinja-kinja waktu maghrib. Dia terkinja-kinja buat TikTok apa semua. Lagi satu, dia ni jenis macam mana? Bila dia ada datang haid, dia campak je pad dia tu dekat bilik air. Dia tak basuh. Yelah, kita basuh dulu kan. Basuh, dia letaknya merata-rata. Jadi itulah sebab benda tu makan darah haid dia anak-anak. Jadi dia orang pun dah tahu penyelesaian dia. Dia orang pun pergi dekat tempat yang perempuan tu buang mungkin bilik air ke mana tu, dia buang yang pad dia tu. Dia orang pun basuh benda tu, dia orang pun bersihkan. Baru perempuan tu elok anak-anak. Itulah ceritanya. Dalam cerita Abang Chot ni memang bagi Mak Jah banyak orang kata pengetahuan yang kita tahu. Lepas tu orang kata satu ilmu yang kita nak tahu. Rupanya benda-benda macam ni dia memang akan mencari darah perempuan terutamanya. Mak Jah nasihatkanlah anak-anak Mak Jah di luar sana, jangan sayang, tolonglah darah-darah haid kita ni kita basuh. Kita tak, janganlah kita orang kata buang rata-rata, bersihkan elok-elok. Semua benda macam tu boleh mendatangkan mudarat, kerana jin-jin syaitan suka benda-benda macam tu. Kita tak nampak dia orang, tapi dia orang nampak kita. Sebab itulah anak-anak, hidup dalam dunia ni jangan leka, kerana mereka sentiasa memerhatikan kita setiap masa.